أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah. Dengan izin dan limpah kurnianya, Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat sekali lagi bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita pada malam yang mulia ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak di atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjamkan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita belajar, apa yang kita hayati, apa yang kita curahkan, mudah-mudahan ia adalah sebahagian daripada kedudukan kita. Mudah-mudahan ia adalah sebahagian daripada silaturrahim kita. Dan yang paling penting insya-Allah, mudah-mudahan kedudukan kita sebahagian daripada taman-taman syurga dan memperoleh syafaatul uzma, syafaat terbesar baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih berbanyak-banyak kepada semua ahli jawatan kuasa, ataupun kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pihak pengurusan kita, pengurusi, timbalan pengurusi SU Bendahari, kepada Imam Zul kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dapat mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak sambung perbincangan kitab kita dalam bab Mutiara Tasawuf karangan Syekh Ibnu Athaillah. Betul? InsyaAllah kita tengok pada malam yang mulia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak masuk pada muka surat 17. Betul ke? Betul tajuk besar Matlamat Tasawuf kepada pendidik dan kesannya kepada masyarakat. Betul? Okey, baik. Sama-sama kita perhatikan pada muka surat 17. Matlamat Tasawuf kepada pendidik. Tulis sikitlah, kepada pendidik tu, kepada guru atau pada penyampai. Tu lafaz pendidik tu. Nah, kepada guru ataupun kepada penyampai. Siapa-siapalah, semua pendidik. Betul tak? Mak ayah pun pendidik. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam pun pendidik juga. Nah, sawu istaqimu atadilu, luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Nampak? Nah, mendidik supaya
rapat dan luruskan saf. Oh, semua orang tak terlepas daripada mendidik dan juga dididik. Nah, tak pernah terlepas. Dan kesannya kepada masyarakat. Apakah tasawuf? Nah, implikasi dia, kesan dia kepada masyarakat. Apa kesan dia? Nah, kalau ada tasawuf, macam mana kesan? Kalau tak ada tasawuf, macam mana kesan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kita nak tahu? Tasawuf ni benar-benar memberikan kesan kepada kita ataupun sebaliknya. Kalaulah masih ada dalam diri kita perasaan kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, maknanya kita sentiasa merasakan dalam ramai-ramai ni aku yang paling lebih, contoh kan? Ataupun kita kata tak lama lagi ni kita ni nak masuk Ramadan, yang paling banyak infak, yang paling banyak sedekah kan? Mana biasanya kalau masjid sekarang ni dia ada letak surau, dia ada letak notis. Biasaannya ada sebut minta ustaz buat pengumuman. Macam baru ni, kalau Abang Zul tak keberatan lah, baru ni dia ada buat dia minta pada ustaz, tapi dia tampalkan lah, ni dia letakkan teks ni. Dia kata teks pengumuman untuk infak Ramadan. Kalau boleh juga kan, bagus juga kan? Kadang-kadang orang tak tahu. Saya mengajar di KL lah, di Bukit Jalil. Dia letakkan kat meja penceramah. Nah, mohon jasa baik daripada penceramah, sama ada sebelum ataupun selepas, ataupun kedua-duanya lah kan? Untuk sebutkan sikit, lebih kurang dalam tak sampai seminit kot. Dia kata kepada sidang jemaah dan semua masjid, dia ada tulislah masjid sini, masjid sekian-sekian, membuka peluang kepada jemaah untuk mengambil peluang untuk menaja iftar, sahur dan program sepanjang Ramadan. Untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi pihak surau di talian sekian-sekian. Bagus juga kan? Sambil-sambil kita mengajar. Nah, kita kempen lah untuk orang infak. Bagus juga. Nah, baru ni dia tampal dekat meja penceramah kan? Dia minta tolong lah. Kadang-kadang kan sekarang buat live macam kita lah. Bismillah. Kadang-kadang orang nak infak tapi dia tak tahu. Jadi sebelum mengajar ke, selepas mengajar ke, atau kedua-duanya lah, tak kisahlah kan? Untuk buat pengumuman sikit, memberitahu kepada ahli jemaah. Kadang-kadang yang tak datang dalam ni, nah, dia dengar melalui media sosial kita, tak apalah. Nah, jadi kesan tu kita nak bagi kan? Kesan tu kepada masyarakat. Jika kita menekuni tentang matlamat tasawuf, tidak dapat dinafikan lagi bahawa matlamat utama tasawuf adalah untuk kita belajar tasawuf ni. Apa tujuan utama kita? Tujuan utama dia kena tahu. Kalau tak tahu tujuan utama kita, kita sekadar melalui macam tu saja. Tulis sikit, antara tujuan utama kita, tulis sikit dekat situ, adalah untuk menghinakan diri kita sendiri. Untuk menghinakan diri kita sendiri. Buat dalam kurungan, daripada sudut pegangan hati. Tulis sikit, daripada sudut pegangan hati. Hinakan diri kita. Bukan pergi jumpa orang, betul, saya ni hina ni, bodoh ni. Bukan. Nah, tu tak mengaji tu. Hina ni, ya Allah, tengok orang. Nah, dalam pada sakit-sakit pun datang surau juga tu. Nah, dalam pada tak sihat tu. Nah, orang panggil apa sakit ni? Sindrom Down orang panggil. Nah, datang. Nah, sihat walafiat pun tak datang. Kita cuma datang Ramadan kejap lagi. Hawau dia panggil. Nah, tak sihat pun datang, tengok. Nah, kan? Tengok batuk lagi tu. Nak ceramah ayat tu. Nak main-main. Bisa. Nah, sama naik yang berceramah. Nak kan bukanlah hina ni. Saya ni dah lah bodoh. Nah, saya tahu saya ni dah lah hina. Nah, macam mana? Nah, awak je lah pandai. Bukan macam tu. Tasawuf ni tujuan dia kita tengok orang lain tu, orang tu lebih baik daripada kita.
Nah, hal keadaan dia tak wajib semayang. Puasa pun tak wajib. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin, dia mati tak sunat talqin. Kita sunat lah sebab kita banyak dosa. Tak sunat talqin. Kenapa kata ulama? Kerana memang dia itu tadi tidak diberikan akal yang baik oleh Allah, maka dia terkeluar daripada syarat sah salat, syarat sah puasa, dan dia terlepas daripada taklifiyah. Apa taklifiyah? Tak ada sunat, tak ada haram, tak ada makruh, tak ada wajib, tak ada perbuatan harus. Tak ada. Kau faham pun? Jarang kalau orang sihat sama-sama tengah orang mengajak, dia pun suara dia sama. Jarang. Maknanya ada lah tu. Cumanya tu kita mengaji tasawuf ni kan, dalam pada kita ni belajar, bukan kita tengok orang lain punya salah, tengok diri kita, menghinakan diri kita. Tapi macam Ustaz katalah, hina tu bukan dengan lafaz mulut. Hina tu dengan lafaz pegangan akidah, ataupun kita panggil, kita punya hati kita tahu, ya Allah, aku ni di mata masyarakat je nampak baik. Contoh, saya pesan pada diri saya lah. Tengok tuan-tuan yang ada ni, aku di mata masyarakat je orang panggil ustaz. Contoh, kena ada perasaannya tu. Ustaz Somad sebut kan, Ustaz Somad Riau, lebih baik merasakan diri kita banyak dosa berbanding merasakan diri kita banyak pahala. Lebih baik rasa banyak dosa. Sebab apa? Sentiasa mengharapkan untuk diampuni. Manakala orang yang merasakan diri dia lebih banyak pahala, lebih baik daripada orang lain, takut keputusan akhir jatuh hujung riwayat dia bersama dengan iblis laknatullah. Tu kita risau kan? Jadi sebab tu dalam ramai-ramai ni kadang-kadang mari terdetik juga, aku ni ceramah je. Kena ada. Aku ni kadang-kadang sampaikan pada orang, aku buat tak? Aku ni duduk depan orang duk panggil ustaz. Contoh, apa sebenarnya aku beramal dengan amal ibadah aku? Besar tanggungjawab tuan-tuan. Orang duk nampak, orang duk panggil ustaz. Macam mana anak isteri aku pula? Orang duk panggil imam. Orang duk panggil pengurusi. Macam mana agak-agak? Aku ni isteri aku macam mana? Anak-anak aku macam mana pula? Sampai tak? Dia kena ada macam tu. Jangan tak ada langsung. Bila tak ada langsung, tak sampailah matlamat tasawuf kepada diri kita, sanubari kita. Yang pertama dalam kitab kata mencapai ma'rifatullah. Mencapai ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah? Tu dia dah buat dah, mengenal Allah. Tulis sikit situ, mengenal Allah. Sifat-sifat, tulis sikit. Mengenal Allah tu, sifat Allah dan perbuatan Allah. Sifat Allah dan perbuatan Allah, af'al. Sifat. Allah Ta'ala tak pernah berada dalam kekurangan, naqis dia panggil. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat kekurangan. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat lemah. Tu maknanya kita belajar tu, sifat 20. Maknanya sebaliknya pula, af'al Allah Ta'ala. Af'al Allah Ta'ala, kalau dikata mana orang semua nak angkat seseorang manusia, tapi Allah Ta'ala nak hinakan dia. Jadi Fir'aun laknatullah, orang muliakan dia, bahkan kata dia sebagai Tuhan pula. Tapi Allah Ta'ala nak hinakan dia. Allah Ta'ala nak laknat Fir'aun laknatullah, maka mati dalam keadaan kemungkaran. Bahkan 2 jasad yang tidak diterima oleh Allah di dalam kubur, iaitulah Mustafa Kemal Atatürk laknatullah dan juga Fir'aun laknatullah. Tidak diterima oleh Allah jasadnya itu tadi. Maknanya kita panggil apa? Mumia. Kita panggil apa? Awet. Setengah panggil apa? Tak boleh tanam, letak je lah ustaz. Dalam keranda ke, buat cermin elok-elok ke, tutup ke, macam mana ke, jasad dia tidak diterima oleh Allah. Habis, mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah melalui jalan ibadah padanya, pada Allah, serta menterjemahkan ihsan menerusi ibadah. Apa ihsan? Tulis sikit ihsan tu. Kita tahu Allah di hadapan kita.
Sedap nasyid. Sedap nasyid. Oh. Nah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Maksudnya ketika mana Allahu akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Kita tahu. Nah, Allah Ta'ala berada di hadapan kita. Tapi bukanlah berada macam orang, macam tiang. Bukan. Tulis pula sebelah dia ataupun bawah ayat yang Ustaz cakap tadi itu. Kalau tak nampak Allah Ta'ala, maksudnya kalau kita tak tahu Allah berada di hadapan kita, ketahuilah Allah Ta'ala sedang memandang kita daripada sudut ibadah. Tulis sikit. Kita tak nampak Allah. Memang betul pun kita tak nampak Allah. Nah, tapi Allah melihat setiap apa yang kita buat. Tu ihsan. Tu ihsan. Ustaz, mayang ni Allah liman hamidah ni betul ke Ustaz? Nah, Allah Ta'ala ni betul ke Ustaz ada? Nah, nampak ke kita? Ketahuilah kalau kita tak nampak Allah SWT, Allah akan nampak apa yang kita lakukan. Boleh? Tu. Menerusi ibadah. Nah, ke dalam detik kehidupan seharian kita. Kan? Maknanya kita boleh nampak bahawasanya dalam setiap ibadah kita, dalam setiap titik permulaan hidup kita, pasti akan ada Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita makrifatullah. Sebab tu di dalam agama ni dia tak boleh main-main. Nah, kecuali macam kita tengoklah, maknanya dia memang Allah Taala beri keistimewaan. Tak apa. Nah, kalau tengok muka pun spesifik kan, orang panggil sindrom Down lah kalau tak silap Ustaz. Tak apalah tu, tak ada masalah lah. Nah, maknanya mak ayah dia tu tanggungjawab yang besar. Nah, mudah-mudahan akan diberikan kekuatan syafaat kepada ibunda dan ayahandanya untuk ditarik di dalam syurga Allah. Nah, macam tu pun datang lagi. Nah, tak bolehlah main-main. Kan? Orang tengah sampaikan ilmu bagi orang yang sihat, tiba-tiba wah, tak boleh. Nah, tetapi bagi orang yang tidak sihat tidak ada masalah. Cuma daripada satu sudut, dalam bab agama ni kita jangan bermudah-mudah walaupun dalam keadaan gurauan sekalipun. Nah, viral baru-baru ni kan, minum arak. Mana Singapura? Kan? Kata Singapura mana? Minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Ada tengok? Mana? Ni. Mana? Tahulah penyakit apa. Ni dipanggil dia Bismillahirrahmanirrahim. Ada tengok kot? Ni dipanggil dia Bismillahirrahmanirrahim. Ni dipanggil dia Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Takbir. Oh, semangat. Diam sikit, diam dulu. Tidak Ustaz panggil depan nanti kan? Beer dengan apa? Johnny Star. Nah, di beer Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata bengong marah. Nah, Ustaz, dosa ke Ustaz? Benda yang halal kita qasad jadi haram, benda tu haram. Benda yang haram kita qasad halal, dia tetap haram. Apa qasad? Kita niat, nawaitu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita contohlah duduk dalam majlis ke, raya ke, buat-buat cawan macam ni ke, kan? Pada air putih. Minum. Buat-buat mabuk. Ni dalam pengajian Ustaz sampaikan tak ada masalah. Dia tak dinamakan berdosa. Sama juga dalam bab cerai. Nah, kita nak sebutkan macam mana cerai yang betul-betul jadi lafaz sarah. Nah, isteri kita ada, kita pun tunjuklah contoh. Aminah, tapi sebaiknya tukarlah nama. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Contoh. Nah, jatuh. Cerai. Jangan main-main. Samalah macam ni.
Ini biar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada lah mau ke Smackdown ni. Kenapa? Apa benda nak bergurau macam tu? Lepas tu dia dia naik video dia kalau tak silap Ustaz pun kan. Dia kata apa? Itu hanyalah untuk attract saja. Apa? Marketing lah. Untuk buat pemasaran. Dia pemasaran ni ada kaedah dia. Nah, jangan sampai kita lawan hukum hakam Allah. Benda air putih tu saya kata benda halal kita qasad jadi haram, maka benda tu haram. Dan dia jadi haram. Hukum dia sama macam minum arak. Tapi benda haram, qasad jadi halal, niat jadi halal, benda tu tetap haram. Contoh, dalam ni ada arak. Ustaz, saya niat air zam-zam Ustaz. Air zam-zam kan Ustaz kan? Ni air zam-zam ni. Padahal ni arak, dia tetap haram. Kaedah usul fiqh. Nah, maknanya benda halal kita qasad jadi haram. Oh, pergi minum. Oh, saya mabuk ni Ustaz. Nah, jangan buat-buat main benda macam tu. Maka jatuh hukum dia berdosa. Wallahu alam lah air tu air apa? 7 up ke apa? Kalau tengok tu, Apple ke apa. Nah, macam Mirinda, Fanta tu lah. Nah, dia bubuh dalam cawan gitu. Kan? Ini air bir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ke naik darah kita tu. Kan? Nak buat apa sebenarnya tujuan dia? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ni bir. Berani dia. Nah, mak pet isak dadah pun tak Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Berani dia. Nah, dia tak tahu hukuman azab yang Allah Ta'ala turunkan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wahiyat tafur. Jangan main-main. Sebab tu kadang-kadang kita tengok manusia akhir zaman luar daripada kotak. Nah, walaupun mudah-mudahan dia bertaubatlah katanya di Singapura. Wallahualam. Nah, katanya lah. Lepas daripada tu baru dia buat statement. Dia kata sebenarnya itu adalah tujuan dia untuk menarik marketing dia lah, untuk customer datang. Kedai beroperasi sekian dia kata. Nah, sebenarnya ini bukan arak, tetapi kita nak nampakkan bahawasanya ala-ala macam budak-budak sekarang, golongan muda apa? Hipster. Kan? Bukan hamster tu binatang. Nah, hipster tu golongan budak-budak muda tu. Nah, dia ada batas dia. Nah, jangan sampai buat benda-benda yang bersalahan dengan syarak. Kan? Benda yang halal kita qasad jadi haram. Sama juga dia jadi haram. Jangan main-main. Kadang-kadang tengok manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedih tengok. Okey. Jadi maknanya dalam dalam detik kehidupan seharian kita tak boleh lepas. Macam mana pun hidup kita, macam mana perit pun kita, susah pun kita, ujian tu pasti ada. Ujian pasti ada. Tak ada ujian kalau bagi ulama tasawuf something problem. Cantik je hidup. Nah, siapa dia raja yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak pernah sakit tu? Bersin sekali pun tak pernah tu? Firaun dah. Saya lupa dah. Ke Raja Namrud. Nah, bersin. Hacem. Oi. Jawab apa? Lepas hacem jawab apa? Semangat. Semangat betul ni. Nah, tak pernah hacem. Sebab tu bersin ni ulama sebut, Nabi sebut dalam hadis bahawasanya keluar satu penyakit. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirat, hacem. Ada pendapat mengatakan sunat sebut alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirat, hacem. Nah, sunat sebut alhamdulillah. Tapi putus mualat kena ulang bis balik. Okay? Putus mualat. Kalau sebab alhamdulillah tu bukan pada tempat dia. Mereka kalau dah sebut alhamdulillah, batal tak salat? Salat tak batal. Tak batal. Ihdinas siratal mustaqim. Hacem alhamdulillah, ulang balik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu yang betul. Tapi kalau tak nak sebut iyyaka na'hacem, dah diam saja. Sambung balik iyyaka na'budu wa ambil hanya ayat tu saja. Iyyaka na'budu, contoh iyyaka na'budu hacem,
Iyyaka na'budu wa tak perlu bis balik. Tapi kalau iyyaka hacam dia sebut alhamdulillah, maka ulang balik bismillah. Sambung balik tak boleh. Tak sah. Sebab dia panggil putus mualat. Fatihah tu putus mualat. Nampak? Jadi kena sambung. Kena ambil bis balik. Okey. Tapi di luar daripada solat, kod-kod mana pun sunat, tengah bawa kereta, hacam bis alhamdulillah. Orang yang dengar tu yarhamkumullah. Orang yang bersin balik tadi jawab balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tu dia. Cuma kalau kata dalam solat tu ada orang sebut hacam alhamdulillah, yang sebelah tu janganlah jawab pula yarhamkumullah pula, batal sembahyang tu. Hacam alhamdulillah. Ustaz yarhamkumullah, sudah kata. Tak ada lah kan. Jadi hanya abaikan saja. Tapi di luar hacam alhamdulillah. Tak pernah sakit. Tak ingat Raja Namrud ke Firaun? Lebih kurang itulah kan. Tak pernah sakit. Bisa sungguh lah kan. Tak pernah sakit ni memang rasa gedebel lah. Rasa diri lebih mulia lah. Ujian tak pernah datang lah. Masyhur lah kan. Tapi maknanya Ustaz, masalah ni ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu sudut normal dalam kehidupan, satu sudut pula kena cek balik, mana ni kita punya ibadat ni something problem ni. Mana ni? Lepas ni, hari tu kena pecah kereta pula, lepas tu gini, anak sakit pula, itu ini, mak pula gini. Lepas tu pula pergi pejabat pula, gini. Ada lah tu. Tu satu sudut. Tapi ujian yang sampai tu, ataupun orang panggil dugaan yang sampai tu normal. Tapi nak sabar tu payah tu. Nak datangkan kekuatan pada diri tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu ujian yang besar lah. Ada orang anak meninggal aksiden. Mana dekat baru ni? Yang tayar kereta lori terperanting ke mana? Mana? Tengah meniaga tu Johor ke mana tahu? Ustaz pun tak ingat. Tengah meniaga, tayar lori tu tercabut. Lori tak ada apa-apa, tayar lori duduk, ngam kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. On the spot situ juga qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Nak terima macam mana tu kalau mak ayah dia masih ada, ataupun dia ada keluarga dia, isteri dia ke, macam mana agak-agak juga Allah Ta'ala baru ni apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu di mana Perlis ke Kangar, mana kena tembak dengan polis tu. Suami dia tembak, suami dia polis kan. Suami dia polis, isteri dia tu mengandung katanya. Allah Alam. Kan? Berapa das? 5 das. Pom. Na'udzubillah min zalik. Tapi mulialah hati ayah mertua bagi lelaki tu. Kan? Family dia lah mudah kata. Tak tahulah betul ke tidak, ustaz duk baca je lah. Kadang-kadang wartawan ni pun kuat lipat juga wartawan ni. Orang cakap lain, dia kona lain. Tapi mudah-mudahan betul lah. Katanya ayah kepada arwah isteri dia tu, perempuan tu. Ayah kepada arwah perempuan ni, arwah yang kena tembak 5 das ni, maafkan menantu dia. Wallahualam lah. Ustaz tu baca lah, tak tahulah betul ke cerita lain ke, wallahualam. Maknanya laki tu dah tembak 5 kali, on the spot kat situ mati. Katanya mati sebabkan satu peluru tu kena betul-betul bawah kelopak mata. Dengar kata lah. Ustaz ikut juga rasa sikit. Ngam-ngam kena, betul-betul kena. 5 das, 4 das tak tepat, tapi 1 das tepat. Orang kata apa? Headshot lah orang kata. Betul-betul headshot, betul-betul kepala. Sama ada tengah ke belakang ke atas ke. Kena satu peluru tu betul-betul bawah biji mata lah, kelopak mata lah. Situ disebabkan meninggal dunia, mati. Kena tangkap dalam polis tu. Kena reman ke, kena penjara ke apa, wallahualam lah. Tapi dapat tahu artikel dalam Facebook lah, dalam media tulis, ayah kepada mangsa, bapa mertua pada laki dia lah, polis ni lah, memaafkan dia. Besar. Nak lalu ujian tu, nak terima kandungan pun mati tu. 2 nyawa bunuh. Wallahiyazubillah.
Tak tahulah kadang-kadang kita manusia di luar daripada keterbatasan kita. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, na'udzubillah lah. Benda macam tu berlaku kan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara lah kita ni. Habis. Buka muka surat sebelah pula. Muka surat 18. Membersih jiwa dan akhlak. Daripada akhlak yang buruk. Okey? Kepada akhlak-akhlak. Okey? Dah azan lah? Belum azan lagi? Kalau azan beritahu Ustaz. Okey? Membersih jiwa dan akhlak dari akhlak yang buruk. Tulis sikit, mazmumah. Kepada akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Menerusi akhlak ini akan membentuk masyarakat yang bertakwa serta berakhlak dengan akhlak Islam melalui jalan-jalan ilmu yang ditarbiyah oleh guru-guru yang mursyid. Maknanya kalau kita tengok di tempat kita ni, kalau Kek Negeri Sembilan ni, mufti dululah. Siapa? Sahibus Sahmah mufti kita, Tuan Guru Ustaz Murtada. Soho lah. Kalau sebut nama Sahibus Sahmah mufti ni, orang yang alim sungguh lah, mengamalkan tarikat. Kalau kita mengaji tengok susur galur tu, kalau di pondok-pondok tu, di madrasah-madrasah tu, bagaimana mufti ni bergerak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai sekarang mufti Negeri Sembilan belum lantik lagi, kalau tak silap Ustaz. Belum ada lagi. Tapi dengar-dengar bunyi lah, sahabat-sahabat duduk kat majlis agama tu, katanya anak almarhum Tuan Guru Ustaz Murtada ni, katanya lah, anak ke menantu, saya pun tak ingat lah. Katanya family dia akan jadi mufti Negeri Sembilan juga, wallahualam. Jadi maknanya orang-orang murabbi ni, guru-guru yang hebat ni, dia boleh tahu akhlak-akhlak buruk anak-anak murid dia boleh bentuk. Macam ustaz-ustaz kita lah, murabbi kita lah. Macam Nabi kan, sahabat tanya kan, apakah amalan paling afdal? Nabi nilai berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat lain tanya lagi, ya Rasulullah, apa paling afdal amalan? Nabi nilai semayang 5 waktu di awal waktu. Datang orang lain pula, ya Rasulullah, apa amalan paling afdal? Perang fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah menuntut ilmu. Kan? Banyak tu, 4 tu. Habis mana satu? Betul Ustaz? Nabi ni membohong Ustaz. Orang tanya pertama cakap berbakti pada mak ayah. Orang tanya kedua pula cakap masuk perang fi sabilillah. Orang tanya kali yang ketiga pula, dia kata semayang 5 waktu tu pada awal waktu. Tanya lagi pula, kata pula menuntut ilmu. Mana satu ni? Macam ustaz-ustaz kita lah. Mengajar dalam bab macam ni, dia kata macam ni pula. Dalam bab macam ni pula. Cumanya janganlah sampai peningkan masyarakat. Kan? Macam saya selalu sebut, Nabi, kalau kita mengaji dalam bab usul, Nabi ni sifat dia sama macam kita ya. Sama tu daripada sudut apa? A'rad basyariyah. Kalau ada orang tanya, tapi kena jelas lah. Jangan tergantung. Nabi ni sama je macam kita, manusia ramai-ramai ni. Sama tu daripada segi apa? A'rad basyariyah. Apa a'rad basyariyah ni? Nabi makan, Nabi minum, Nabi kahwin, Nabi sakit, Nabi sedih, Nabi seronok. Hatu sama. Tapi daripada sudut makam, kedudukan, kekasih, jauh panggang dengan api, bagaikan langit dan bumi. Tu kena faham. Sebab kadang-kadang ada orang kata, Nabi ni sama je macam kita, tak ada apa-apa berlebih Nabi. Tu hati-hati, boleh bawa fasad, boleh bawa rosak akidah kita. Tapi kalau masuk pada bab untuk mendidik, Nabi didik sahabat, sapi pun sama macam sahabat. Sedih, makan, bahkan ambil barakah sahabat lagi. Nabi satu hari pergi ziarah rumah sahabat. Orang lain semua waktu tu diberikan satu tempat, satu kedudukan, satu kolah, satu tempayan, ambil uduk ramai-ramai. Tuan rumah kata, Rasulullah, ni ambil ni satu untuk Rasulullah, khas untuk ambil uduk.
Jawab Nabi SAW dalam kitab Bulughul Maram, aku tak maulah, tak apalah, aku pergi dekat ramai-ramai itu. Aku ambil barakah mereka. Subhanallah. Macam kita lah, kalau pergi mana-mana tempat, Ustaz, duduk sini Ustaz. Contoh, Ustaz, ni ada hadiah khas untuk Ustaz. Jawab Ustaz tadi, tak apalah, duduk ramai-ramai lah, seronok. Tak payahlah nak buat-buat macam ni, hidangan macam ni, ramai-ramai duduk. Boleh tumpang barakah ramai-ramai ni. Boleh duduk bersama dengan ramai-ramai ni. Orang kata boleh bertegur sapa. Boleh beramah mesra. Tak payahlah duduk ramai-ramai. Macam itulah umpamanya. Nabi nak bayangkan, apa ni bawa khas air untuk saya ni? Tak apalah. Saya ambil air wuduk bersama dengan sahabat-sahabat lain ni. Tak ada masalah, barakah. Itu dia. Tetapi guru-guru yang murabbi ni dia boleh didik. Dia tengok, budak ni ke arah ni. Macam mak ayah lah. Kalau mak ayah yang jenis faham, yang jenis mengerti, dia lorongkan anak dia. Yang ni kalau bab menghafal Quran ni dia kurang sikit, tapi mesti mau reti. Tak boleh kata dia kurang Quran Ustaz, tak apalah, biar dia jadi pemain kereta lah Ustaz. Bukan kata salah jadi pemain kereta. Biar fardu ain akidah tu mesti boleh dulu. Cuma lebih sikit tak lebih. Yang ni Ustaz biasa jadi imam Ustaz. Yang ni steady. Yang nombor 2 tu dia kurang sikit lah. Bukanlah kata tak boleh Ustaz. Cuma dia minat ke arah lain. Bukanlah kata ke arah lain tu sampai semayang, tidak tutup aurat, tidak. Apa lagi? Tidak berbakti. Itu dah lain dah. Itu maknanya ada kesilapan. Cuma tengok, anak nombor 1 ni nampak dia lebih pada sukan pula. Anak nombor 2 ni, kalau bab agama ni jangan main-main, dia ke depan dulu. Nombor 3 ni pula, dia kurang sikit. Tapi kalau bab-bab perubatan, bab-bab syifa, katanya nak jadi doktor lah, katanya nak jadi itulah, pakar inilah, tengok lebih sikit, dia boleh lorongkan. Yang ni kurang sikit. Yang ni meniaga pula. Pantang jumpa, botol pun nak jual juga. Pantang nampak kotak, nak jual juga. Contoh. Mak ayah tu boleh lorongkan anak-anak. Maknanya ditarbiah oleh orang yang boleh mendidik. Dah masuk dah? Masuk dah? Lebih dah? Tak apa, azan dulu kejap. Jam pun tak ada ni. TV mati apa mati ni? Rugi tak azan? Mati belaka. Nak puasa kot. InsyaAllah bagi laluan azan dulu lah sekejap. Sah. Internet. Ya. Tapi boleh on, tak boleh. Panggil orang dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nak kena potong. Nak potong. Nak kena potong. Tak nak? Potong 2 kali nak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sambung sikit tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah bukan senanglah. Maknanya kita nak bersihkan jiwa kita, tapi kena buat juga. Kan? Kadang-kadang kalau kena satu-satu ujian tu berat juga, betul tak? Kan? Hari ni hari apa? Jumaat. Hari Ahad hari tu. Nak pergi hantar makanan dekat pekerja tu, kat rumah ustaz. Letak barang beg dalam raga motor. Tak sampai 5 minit, hilang. Itu yang beg pun beg lain. Habis semua documentation semua. Habis. Oi, dalam tu pula Allah Ta'ala takdirkan nak bayar pekerja ada 4,000 cash dalam tu. Habis semua. Ustaz dah masuk. Kalau kamu dah. Mana ni tergerak depan rumah tu ada CCTV. Tengok betul. Selama je dia ambil. Nah, Allah dan alhamdulillah lah pukul 9 pagi kejadian. Pukul 6 petang ustaz sendiri dapat tangkap. Alhamdulillah dapat tangkap. Sekarang duduk lokap lah. Dah memang tak kata lepas lah. Dia pun mengaku dah. Kan? Jadi kadang-kadang ujian tu datang. Betul tak? Satu duit lah. Yang paling sayang sekali kitab lah. Dah tak tahulah kitab tu kat mana. Tak mana dia campak dah. Campak lalu sungai ke. Sebab kitab tu kitab yang dah didobet waktu mengaji dulu. Kitab tu sayang tu. Duit tu sayang juga. Mana boleh kata ustaz tak sayang duit. Sayang juga. Tapi nak buat macam mana? Dah rezeki tu dah tak ada kat situ dah. Kan? Maknanya Allah Ta'ala nak suruh pesan pada kita lah. Dia bukan kira sekarang 2 minit ke kau nak hantar roti canai ke. Baru ni tengok video apa orang isi minyak. Isi minyak dia lupa nak lock kereta dia. Datang motor sebelah tu buka dia punya pintu. Ambil handbag perempuan tu belah macam tu je. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Stesen minyak kan. Kadang-kadang orang perempuan kan dia datang. Dia tak lock kereta dia tu. Waktu nak isi minyak tu. Dia pun pergilah belah sana tu tempat isi minyak tu. Motor tu selama je datang dekat tempat steering tu. Buka, tongkat dulu buka. Ambil, prom belah. Macam tu je. Subhanallah. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak tarbiyah kita jugalah. Satu sudut bukan kira manusia sekarang. Kejap ke tak kejap ke dia bukan kira. Maknanya Allah Ta'ala nak didik kita lah supaya ada ujian. Nongong juga. 2 hari tak lalu makan. Duit hilang satu. Kitab lagi dah tak ada dah. Dokumen kena buat balik. Dah lah nak pergi beratur kamai panjang lagi. Lesen kad bank. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis kadang-kadang Allah Ta'ala dah pilih kita macam tu. Genung juga. Apa yang aku tak kena ni? Contohlah. Fikir genung je. Adalah tu benda-benda yang tak kena tu. Habis. Jadi dia kata dekat sini, ditarbiah oleh guru-guru mursyid, ditarbiah oleh orang-orang yang boleh tahu macam mana nak bawa jalanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sambung lagi sikit. Sifat-sifat pendidik. Selain daripada sifat-sifat terpuji yang semestinya ada bagi seseorang pendidik yang ingin memasyarakatkan tasawuf kepada umat ini, pendidik semestinya mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Nak didik orang ni, pertama kita kena ada apa? Mengeluarkan diri daripada penguasaan nafsu. Payah, cakap senang lah. Betul? Nak jadi murabbi ni nafsu. Waktu Ustaz tambah lagi Ustaz kenyang dah. Ustaz kena tambah jalan jauh pula dah. Ustaz kena tambah lagi Ustaz. Kenyang dah ni, tak boleh nak pergi dah ni. Cukup dah, tambah Ustaz, tambah. Ada seorang hamba Allah tu, Ustaz lawan nafsu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lawan nafsu Ustaz. Tengah lawan ni, bukan lawan, makan lagi. Kan? Payahlah. Kan? Nafsu ni ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mana pernah ajak kepada benda-benda yang ke arah kebaikan. Walaupun adalah nafsu mutmainnah. Tapi banyaknya membawa kepada keburukan. Banyak. Syekh Ibnu Athaillah telah berkata. Sikit lagi. Wala an tashaba jahilan la yarda. An nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda.
an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Sekiranya kamu bersahabat dengan ahli yang jahil tetapi tidak menurut nafsunya adalah lebih baik. Kamu bersahabat dengan orang yang alim tetapi menurut hawa nafsunya, wal iazubillah. Nah, sekiranya kamu bersahabat dengan ahli yang jahil tetapi tidak menurut nafsu adalah lebih baik lagi. Nah, berbanding kamu bersahabat dengan orang alim tapi menurut hawa nafsunya. Ilmu apa dalam ayat ni? Ilmu apa yang hendak dikatakan ada pada seorang alim? Nah, ilmu apa? Alim jika masih tunduk, tak mampu untuk kalahkan kepada nafsunya. Dan kejahilan, apa lagi yang hendak dikatakan pada seorang yang jahil yang telah mampu menahan hawa nafsunya. Ni kalam-kalam kata-kata ulama ni, kata-kata hikmah. Nah, tapi biasanya dah jahil ni tak boleh nak kawal hawa nafsu lah. Nah, dah jahil semayang pun tidak, salat pun tidak. Nah, rupa-rupa tes urin. Nah, isap syabu lah dah. Kan? Kantoi. Nah, 2016 ada kes jenayah narkotik. Nah, tangkap-tangkap masuk dalam lokap, polis bagi tahu. Ustaz, dia positif dadah ni Ustaz. Makpet dah ni. Kan? Memang makpet lah yang ambil yang curi tu. Nampaklah videonya tu. Nah, jadi nak gambarkan pada kita, maksudnya dia suruh bersahabat. Nah, kalau orang makam tasawuf ni, kenal seorang sahabat ni. Dia alim. Nah, tapi ikut hawa nafsu. Nah, ikut. Kan? Fitnah orang. Nah, apa lagi? Mengadu domba. Nah, kalau nisbah nak bersahabat, lebih baik berkawan dengan orang yang jahil. Tak reti apa-apa sangat. Bukanlah kata alim sangat pun. Tapi solat jaga, tutup aurat. Nak kata pakai kopiah 24 jam ke? Ataupun kita katakan, nak katakan pakai serban ke? Tak ada. Tapi Alhamdulillah, kalau dengar bunyi-bunyi nak mengumpat, cepat-cepat dia angkat kaki belah. Bunyi kata nak fitnah orang, nak khianat orang, nak mengadu domba orang. Nah, cepat-cepat angkat kaki. Kata Syekh Ibnu Athaillah, pilih kawan dengan orang ni. Nah, bukan kata tolak kawan dengan orang ni, lebih utama lagi pada makam arif billah. Nah, kawan dengan orang yang jahil. Bukan jahil tu dengan makna bodoh semata-mata. Kalau jahil tu dengan semayang, salat, tutup aurat. Betul tak? Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Langsung tak ada kebiasaannya. Jahil itulah yang lagi tak mampu untuk kawal hawa nafsu. Betul? Kan? Ceramah penuh-penuh. Nah, ramai-ramai. Kan? Kadang-kadang susah nak berikan orang panggil permohonan. Betul? Nah, kadang-kadang payah. Kan? Kadang-kadang orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah satu-satu peluangnya untuk kita ambil. Ceramah orang-orang alim datang, budak-budak muda datang. Itu waktu kita nak grab. Kita pula kan kadang-kadang tauliah ada, tauliah. Konsert Blackpink tu baru ni. Tak nak pula kita. Ustaz kebetulan kuliah kat Bukit Jalil pula hari Sabtu tu, konsert Blackpink tu. Tengok apa asal ramai kereta ni, mungkin nak datang kuliah aku kot. Amboi. Ramai penuh tu. Tapi akhiratnya masalah Cina pun sama, India pun sama. Boleh tahan. Mudah-mudahan ramai ke Cina datang. Jadi dalam hati lah. Tengok lalu kat Bukit Jalil tu, ya Allah, konsert Blackpink. Ya Allah, ya Rabbi. Memang pink sungguh nak tercabut helmet aku dibuatnya. Tengok dengan pakaiannya, subhanallah. Yang tu lah patutnya. Kami sebagai bagian-bagian jabatan tidak setuju dengan kehadiran masyarakat Muslim. Oleh itu kami memandang serius. Kan? Ada pun ulama-ulama yang datang. Orang-orang muda boleh datang. Walaupun kadang-kadang ada kekurangan, ada kesilapan, biasalah manusia. Tapi kita nak grab budak-budak orang-orang muda ni. Boleh dia datang masjid ni penuh-penuh ni. Peluang tu lah kita nak ambil sebaiknya dan kita mudahkan. Orang-orang alim ni kan. Baru-baru ni siapa sekarang ni tengah datang, Buya Yahya. Alim lah tu. Banyak kita refer dia.
Banyak refer je lah pertanyaan dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari pun sama juga. Orang-orang alim macam ni lah. Okey, jadi nak gambarkan pada kita, maknanya kalau pada makam tasawuf, nak nampakkan apabila kalau disuruh berkawan, bersahabat, pilihlah yang jahil boleh kawal hawa nafsunya. Jahil tu bukanlah jahil sampai tak reti apa benda, dak semayang, tutup aurat, tapi tak berapa nak pandai. Berbanding dengan orang yang alim tapi kuat sangat ikut hawa nafsunya. Kuat sangat buat perkara-perkara yang berlawanan dengan syarak. Nanti insya-Allah kita sambung pada bawah tu sikitlah. Nama sebenarnya Tajuddin Ahmad tu Syekh Ibnu Athaillah tu. Bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Askandari. Dilahirkan di Iskandariyah, Mesir. Tarikh kelahiran beliau secara tepat tidak diketahui. Menurut At-Taftazani, tarikh kelahiran Syekh Athaillah yang paling hampir ialah 639 Hijrah. Banyak menghasilkan karya, antaranya Tajul Al-Urus. Ini banyaklah kitab saya mengaji ni. Tahzib Al-Nufus, Lata'if Al-Minam, Al-Marqa' ila Al-Qadir dan lain-lain. Syekh Athaillah meninggal dunia di Kahirah di Mesir juga pada tahun 709. Ulama Mesir lah ni. Syekh Ibnu Athaillah banyak disebut dalam kitab-kitab dia untuk diberikan kepada kita kefahaman. Nanti insya-Allah kita sambung lagi pada muka surat 20. Syekh Said Hawa ketika menguraikan hikmah yang mulia ini berkata, menerusi hikmah ila akhiri, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti insya-Allah ada rezeki, ada kelapangan, kita sambung lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Pada kesempatan ni Ustaz nak mohon jasa baik dan juga kepada semua, mudah-mudahan insya-Allah orang kata untuk bertemu dengan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Jadi dengan ucapan terakhir ini, sebelum insya-Allah kita nak bertemu dalam Ramadan, lebih kurang berapa hari saja lagi, 12 hari lagi, lebih kurang gitulah. Mudah-mudahan kesempatan ni Allah Ta'ala berikan afiah kesihatan pada kita. Tu paling penting lah. Nak masuk Ramadan ni, tenaga kita, suara kita, kesihatan kita, baik kita nak masuk dalam Ramadan ni, kita nak sungguh sikit, berbanding bulan-bulan yang lain. Bulan ni pun kita sungguh juga, tapi Ramadan ni kita nak lipat kali gandakan. Dan yang paling penting, mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala menerima segala pintu taubat yang kita mohon. Allah Ta'ala menerima segala kesilapan yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala memberkati kita dunia akhirat. Jadi tanda elok-elok ke surat 20. Nanti kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda 'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.